Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid semua, kita berjumpa lagi di dalam Pendidikan Jawi Darjah 3. Jadi hari ini kita nak belajar tajuk contoh imbuhan di akhir nun. Ya, ditulis dengan nun, bunyinya an. Ini sambungan daripada pelajaran yang lepas. Iaitu imbuhan di akhir an, ya. Baik. Sebelum tu, marilah sama-sama kita membaca doa agar dipermudahkan urusan kita untuk menuntut ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah murid-murid, jadi kita tengok contoh imbuhan di akhir yang berbunyi an ditulis dengan huruf nun. Ya, dalam kaedah penulisan jawinya. Okey. Bunyinya an tapi ditulis dengan huruf nun sahaja. Jadi ingat lagi tak pelajaran yang lepas? Jadi contoh imbuhan yang di akhir yang berbunyi an ditulis dengan nun digunakan pada kata dasar yang huruf akhirnya selain alif dan waw, dan juga pada kata dasar yang berakhir dengan huruf jati. Ya, okay, kita lihat contoh-contohnya. Kita tengok dulu, sini ada 3 bahagian, iaitu kata dasar, imbuhan dan juga kata terbitan. Baik. Contoh yang pertama, tanaman. Jadi kata dasar bagi tanaman adalah tanam. Ni tulisan Jawi dia, ta alif ta, nun mim nam. Tanam. Jadi untuk imbuhan an di belakangnya, di akhirnya, maka kita gunakan huruf nun. Ya, jadi bunyinya tanaman. Jadi apabila kata dasar bercantum dengan imbuhan, maka ia akan menjadi kata terbitan. Jadi ejaan dia ta alif ta, nun na, mim nun man. Tanaman. Ya. Okey, baik. Seterusnya, yang kedua, pakaian. Pakaian. Kata dasarnya adalah pakai. Pakai. Jadi, imbuhan yang digunakan, imbuhan an yang digunakan adalah huruf nun. Huruf nun sahaja. Jadi bunyinya pakaian. Ya. Kata terbitannya macam ni. Pa alif pa, kaf alif ka, ya nun yan. Pakaian. Macam tu cara kaedah penulisannya. Ya. Kemudian yang ketiga, contohnya balasan. Ya. Jadi kata dasar bagi balasan adalah balas. Balas. Ba alif ba, lam sin las. Balas. Jadi imbuhan akhir an yang digunakan adalah huruf nun. Ya. Jadi kata terbitannya begini. Ba alif ba, lam la, sin nun san. Balasan. Baik. Masih lagi contoh imbuhan di akhir yang bunyinya an ditulis dengan nun sahaja. Jadi saya ulangi.
ia digunakan pada kata dasar yang huruf akhirnya selain alif dan waw. Dan juga pada kata dasar yang huruf akhirnya huruf jati. Ya, huruf jati ni yang lepas saya pun dah terangkan. Huruf jati ni maksudnya huruf yang boleh berbunyi dengan sendiri walaupun dia tunggal. Ya. Contoh macam ba, be gitu. Pa, pe, pe. Kan? Dia ada 20 huruf ya. Yang lepas tu saya dah cakap. Jadi kita lihat kat sini macam tadi, kata dasar, imbuhan dan kata terbitan. Jadi contoh yang keempat, harapan. Kata dasar bagi perkataan harapan adalah harap. Jadi harap untuk dicantumkan dengan imbuhan an di akhirnya, maka kita hanya menggunakan huruf nun sahaja. Jadi kata terbitannya ditulis begini, ya. Ha alif, ra, pa, nun. Tinggal cantum je. Kata dasar bercantum dengan huruf nun ni, iaitu imbuhan akhirnya. Jadi dia akan menghasilkan kata terbitan macam tu. Tinggal cantum sahaja. Okey. Kemudian yang kelima. Contoh yang kelima, larian. Kata dasar bagi larian adalah lari. Jadi dalam pada perkataan lari, apabila kita nak menggunakan imbuhan an di akhirnya, maka kita hanya perlu menggunakan huruf nun sahaja. Jadi cantumkan, dia jadi larian. Kata terbitan dia. Larian. Ya. Lam alif, ra, ya, nun. Nun ini adalah imbuhan di akhir. Okey, baik. Yang berbunyi an. Kemudian contoh yang keenam. Minuman. Ya. Minuman. Kata dasar bagi perkataan minuman adalah minum. Jadi, imbuhan yang imbuhan yang berbunyi an yang digunakan untuknya adalah ditulis dengan nun sahaja. Jadi, apabila dicantumkan, dia akan menjadi macam ni, ya. Macam ni lah. Mim ya, nun waw, mim nun. Minuman. Mim ya mi, nun waw nu, mim nun man. Minuman. Itu kalau nak ejah satu-satu. Ya. Sebenarnya cantum je kata dasar, terus cantumkan dengan imbuhannya. Maka terhasillah perkataan itu. Ya. Perkataan kata dasar yang bercantum dengan imbuhan di akhirnya, iaitu an, iaitu nun. Masih lagi di tajuk yang sama, contoh imbuhan di akhir yang berbunyi an ditulis dengan nun, ya. Kita lihat macam tadi, kata dasar, imbuhan dan juga kata terbitan. Baik. Contoh seterusnya adalah contoh yang ketujuh, iaitu kiriman. Kata dasar bagi kiriman adalah kirim. Imbuhan yang digunakan untuknya adalah nun sahaja. Ya, imbuhan an yang digunakan untuknya adalah nun sahaja. Jadi, apabila dicantumkan, kata dasar dicantumkan dengan imbuhan dia, kirim campur dengan nun, dicantum dengan nun,
maka dia akan menjadi macam ni. Kiriman. Kaf, ya, ra, ya, mim, nun. Ya. Senang je, cantum sahaja. Kemudian yang ke-8. Mainan. Mainan. Ya, mainan. Baik, kata dasar bagi mainan adalah main. Mim alif ma, hamzah ya nun in. Main. Gitu. Ya, itu kalau nak eja satu-satulah. Jadi imbuhan an, imbuhan yang berbunyi an yang digunakan baginya adalah nun sahaja. Jadi cantumkan je. Ya. Kata dasar dia cantum dengan imbuhan, maka dia akan menjadi begini. Mim alif ma, hamzah ya i, nun nun nan. Mainan. Itu kalau nak eja satu persatu. Baik. Seterusnya contoh yang ke-9. Buayan. Kata dasar bagi buayan adalah buai. Ya, buai. Jadi imbuhan an di akhir yang digunakan baginya adalah ditulis dengan nun sahaja. Jadi kata terbitan yang terhasil adalah begini. Ba, waw, alif, ya, nun. Buayan. Ya, kalau nak eja satu-satu, ba, waw, bu, alif, a, ya, nun, yan. Buayan. Maknanya cantum je. Setiap kata dasar tu cantum aja dengan imbuhan. Maka akan terhasillah hasilnya, iaitu kata terbitan. Ya. Baiklah murid-murid semua, seterusnya kita lihat contoh ayat. Ya. Tapi contoh ayat ini hendaklah dibuat dalam bentuk latihan. Okey, baik. Kita lihat pilihan jawapan dia dahulu. Yang pertama, larian. Yang kedua, kiriman. Yang ketiga, tanaman. Yang keempat, pakaian. Dan yang kelima, minuman. Jadi ini adalah pilihan-pilihan jawapannya yang perlu dimasukkan ke tempat yang kosong pada soalan dia nanti. Baik, kita lihat soalannya. Yang pertama, tempat kosong. Pak Rashid rosak dimakan kambing. Ya, kita bincang dulu ni. Nanti latihan ni saya akan minta kamu buat dalam buku tulis. Jadi kat sini tempat kosong, saya ulang. Pak Rashid rosak dimakan kambing. Jadi apa yang sesuai kat situ? Larian, kiriman, tanaman, pakaian ataupun minuman. Yang mana satu? Ya. Jadi jawapannya tentulah tanaman. Ya, tanaman. Ingat baik-baik. Nanti kena buat latihan ni. Kemudian yang kedua. Banyak tempat kosong yang cantik dijual di pasar raya. Banyak apa yang cantik dijual di pasar raya? Tadi tanaman dah sudah kan? Jadi pilihan dia tinggal 4. Larian, banyak larian. Yang kedua, banyak kiriman yang cantik dijual pasar raya. Okey. Yang ketiga, ni tanaman dah sudah. Kemudian, banyak apa? Seterusnya, pakaian yang cantik dijual di pasar raya. Seterusnya, banyak minuman. Yang mana sesuai? Pakaian lah kan? Pakaian. Jadi yang kedua, banyak pakaian yang cantik dijual di pasar raya. Itu jawapan dia.
Kemudian yang ketiga, Razif pergi ke pejabat pos untuk mengirim barang apa? 40 kepada kawannya. Jadi kat sini kita tengok mana satu yang sesuai. Dia tinggal pilihan jawapan yang tinggal ada larian, kiriman dan juga minuman. Barang larian, barang kiriman, barang minuman, dia nak post. Ya. Jadi sudah tentulah jawapan dia kiriman. Ya. Kiriman. Okey. Seterusnya, soalan yang keempat. Islam mengharamkan umatnya meminum apa? Yang memabukkan. Jadi pilihan jawapan dia tinggal larian dengan minuman. Yang mana satu? Ya, dah tentu-tentulah minuman. Macam tu. Okey. Dan yang kelima, yang terakhir. Sekolah saya mengadakan pertandingan apa? Padang. Jadi jawapan dia adalah larian. Sebab inilah jawapan yang satu yang tinggal. Ya. Sekolah saya mengadakan pertandingan larian padang. Jadi kita dah bincangkan latihan ini. Hendaklah kamu buat dalam buku tulis. Ya, salin. Ya. Baik. Jadi itu saja yang kita pelajari pada hari ini. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.